Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap Ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam salah satu taman syurga, iaitu sebuah program remaja. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu membusuk di dada. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Nur Fatihah Najwa. Apa khabar saudari? Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudari Fatihah Najihah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik sahaja saudara moderator. Pada hari yang mulia ini, bersama saya Amiruddin bersyukur selaku moderator pada hari ini akan mengupas satu isu yang agak menarik untuk dibincangkan, iaitu cabaran akidah pada masa kini. Kita sedia maklum bahawa cabaran akidah sentiasa pada masa kini amatlah berat, khususnya bagi masyarakat Islam pada seantero ini. Jadi sesuai dengan tajuk forum kita, persoalan inilah yang menjadi tunjang utama perbincangan kita pada hari ini. Seterusnya, apakah yang dapat kita lakukan agar cabaran ini dapat diatasi serta tidak diambil enteng oleh semua masyarakat Islam? Jadi tanpa mengambil masa yang lebih lama, saya mempersilakan ahli panel pertama, Cik Fatihah Najwa, untuk memberi penerangan yang lebih mendalam terhadap definisi akidah serta menerangkan apakah asas akidah yang perlu umat Islam kini amalkan. Terima kasih kepada saya ucapkan kepada saudara moderator. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya berpantun ke Baitullah di tanah suci. Datang ke sana minta selamat. Tuhan Allah yang Maha Suci, jangan dilupakan setiap saat. Seperti apa yang dibicarakan oleh moderator tadi, tajuk yang menjadi fokus pada hari ini ialah akidah. Apakah yang dimaksudkan dengan akidah? Akidah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Mengikut istilah, akidah bermaksud kepercayaan atau iman yang stabil dan tidak mudah diuraikan oleh sebarang pengaruh sama ada dari dalam atau luar diri seseorang. Creed dalam istilah Islam ialah bermaksud iman. Semua sistem kepercayaan atau kepercayaan boleh dianggap sebagai satu kepercayaan. Asas akidah Islam adalah berasaskan hadis Jibril yang mengandungi definisi Islam, iaitu rukun Islam, rukun iman, ihsan dan peristiwa hari terakhir. Setiap ilmu yang kita pelajari memiliki tujuan. Jika kita belajar tanpa tujuan, tidak ada gunanya belajar pengetahuan. Antara tujuan mempelajari ilmu agama Islam adalah untuk mendapatkan keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya berdasarkan saran nakli dan akli, seperti yang telah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4.
ayat 1 hingga 4. Surah ini menunjukkan syahid Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa pentingnya akidah yang perlu disempurnakan sebelum mengikut keteguhan ibadah dan akhlak. Dengan ini, kita dapat melahirkan orang-orang yang beriman bahawa seluruh kehidupan yang dilalui di muka bumi atau di mana di bawah kawalan kuasa dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk merealisasikan iman yang teguh dan tepat dalam setiap tindakan dan amalan seharian mukmin. Asas akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang menjadi sumber hukum dalam Islam, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah garis panduan untuk hidup dalam Islam yang menerangkan kriteria atau langkah-langkah yang baik bagi seseorang manusia. Asas akidah yang pertama dan utama ialah Al-Quran. Dan ketika ditanya mengenai akidah Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah berkata, asas akidah Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran. Islam mengajar umatnya untuk berbuat baik dan menjauhkan diri daripada perbuatan buruk. Ukuran yang baik dan buruk dikatakan dalam Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran adalah firman Allah, kebenaran mesti dipercayai oleh setiap Muslim. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 hingga 16 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah datang kepadamu, Rasul kami, menjelaskan kepadamu sebahagian besar kandungan kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak di antaranya kamu tertinggal. Sesungguhnya cahaya Allah telah datang kepadamu dan kitab yang menjelaskannya. Di dalamnya Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti kenikmatannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan yang penuh ke terang dengan izinnya dan menunjuk mereka ke jalan yang lurus. Asas akidah kedua bagi seorang Muslim adalah hadis atau sunnah Rasulullah. Untuk memahami Al-Quran dengan lebih terperinci, umat Islam diarahkan untuk mengikuti ajaran Nabi kerana tingkah laku Nabi adalah contoh sebenar yang dapat dilihat dan difahami oleh setiap Muslim. Setakat itu saja daripada saya. Terima kasih dan kita kembali ke saudara moderator. Ya, terima kasih ahli panel yang pertama. Sidang hadirin yang mulia, demikianlah tadi penjelasan daripada ahli panel pertama kita berkaitan definisi akidah serta menyatakan bahawa akidah Islam iaitu Al-Quran serta As-Sunnah yang cukup jelas serta nyata. Demikian itu, sehingga kini terdapat satu akidah yang diyakini oleh umat Islam, iaitu pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan itu, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh ahli panel yang pertama, terdapat juga penyelewengan di dalam kepercayaan seseorang itu. Persoalannya, adakah terdapat penyelewengan dalam memahami akidah ini? Jadi, bagi mengupas topik ini dengan lebih lanjut, saya mempersilakan ahli panel kedua kita, iaitu Cik Fatihah Najihah, bagi mengupas persoalan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara moderator. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian,
Tidak dinafikan lagi bahawa terdapat banyak ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran ini lahir kerana sifat manusia yang menginginkan jalan penyelesaian dengan cepat dan mudah. Kedudukan akhlak dalam Islam memainkan peranan yang sangat penting. Akidah yang benar merupakan asas tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, di mana maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Akidah adalah asas tegaknya bangunan agama, di mana para tokoh Islam yang menyuruhkan kebaikan telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Dalam masyarakat kita sekarang, masih banyak penyimpangan akidah yang benar kerana sebuah masyarakat yang tidak dibangun di atas fondasi akidah yang benar akan mudah terkena dengan berbagai pemikiran seperti materialisme dan juga liberalisme. Maka, antara faktor penyelewengan akidah adalah kefahaman ilmu agama yang cetek. Seperti saya katakan sebentar tadi, ramai masyarakat kita ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, di mana mereka hanya mempelajari agama Islam pada dasar sahaja. Jihad fisabilillah, jihad kerana Allah. Belajar agama juga salah satu cara untuk berjihad di jalannya. Selain itu juga, faktor yang kedua adalah faktor yang kerap dilakukan tanpa mereka sedar, di mana ia adalah kurangnya bimbingan agama yang benar dalam keluarga Muslim. Peranan orang tua dalam membina anak-anak sangatlah besar. Ibu bapa perlulah memperhatikan anak-anak mereka kerana pada era globalisasi kini, kita sudah terikat dengan teknologi canggih di mana saya yakin kita tidak dapat menjauhkan diri daripada telefon bimbit. Ibu bapa yang hanya memberikan pendidikan agama kepada mereka dengan sambil lewa, kemungkinan juga akidah mereka akan terpesong dengan mengikut pengaruh dari artis yang terang-terangan melakukan perbuatan yang menentang daripada syariat Islam. Selanjutnya, faktor yang lain adalah sangat mudah terpengaruh dengan anasir luar, di mana mereka akan membawa fahaman mereka dan akan menyebarkan kepada masyarakat. Kepada mereka yang mempunyai iman yang goyah, kebarangkalian mereka akan terpedaya dengan ajaran sesat tersebut. Di mana Malaysia dahulu pernah digemparkan dengan ajaran sesat iaitu ajaran Ayah Pen, di mana ajaran tersebut telah menyebabkan beribu-ribu umat Islam berpaling tada daripada ajaran Islam yang sebenar. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Zumar ayat 65, di mana sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa amalan tidak akan diterima apabila bercampur dengan kemusyrikan, dan oleh sebab itulah para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai utama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul kepada kaum mereka, di mana menyembah kepada Allah sahaja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya juga. Setakat ini sahaja daripada saya. Kita kembali kepada saudara moderator. Terima kasih Cik Fatihah Najihah. Jadi demikianlah faktor penyelewengan yang baru sahaja diterangkan oleh ahli panel kedua kita sebentar tadi. Maka dengan itu jelaslah terdapat faktor-faktor yang amat berbahaya kepada umat Islam masa kini, lebihan pula pada zaman serba canggih ini. Perkara dapatlah diperlihatkan melalui kini terdapat jenis fahaman yang bercanggah daripada fahaman akidah Islam yang sebenar, iaitu fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang beraliran Al-Ash'ariyah dan Al-Maturidiyah. Di antara fahaman yang tersesat iaitu yang disebut oleh ahli panel kedua kita tadi, iaitu fahaman Ayah Pen. Namun begitu, ibarat kata cendia kawan Melayu mengubati mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi bagi meneruskan kupasan topik kita pada hari ini, marilah kita kembali kepada ahli panel pertama bagi menjawab persoalan apakah yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam bagi mengatasi permasalahan ini.
Terima kasih saudara moderator. Seperti mana saudara moderator berkatakan tadi, saya akan menerangkan tentang cara-cara mengatasi penyelewengan akidah. Seperti yang kita tahu, usaha untuk membasmi dan memberantas ajaran Islam adalah satu usaha berterusan yang telah dipelopori oleh generasi awal Islam, para ulama, dan diteruskan oleh pihak berkuasa agama, negara dan negeri sehingga kini. Jika dulu para ulama seperti Imam Ghazali berusaha mempertahankan akidah Islam daripada dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Greek melalui kitabnya Al-Munzik min Dahlan dan Tahufatul al-Falsafah. Maka kini digubal undang-undang bagi membenteras penyelewengan akidah yang sedang berlaku. Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah dan penyelewengan akidah lain yang berlaku dahulu sebenarnya kini masih berluasa di dalam masyarakat dalam bentuk yang baru. Ia perlu ditangani dengan dakwah dan penerangan mengenai akidah Islam yang sebenar. Dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk memenuhi kehendak undang-undang sahaja. Tak dinafikan bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat boleh didakwa di bawah enakmen kesalahan jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman jika disabitkan kesalahannya. Apa yang lebih penting adalah di dalam undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat, bagaimana ia boleh digunakan bagi memberi peluang kepada mereka yang telah tersesat kembali ke pangkal jalan. Ia bukan mengutamakan hukuman kepada kesalahan, tetapi yang lebih mustahak, umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran tersebut, dan mereka yang telah terlibat akan bertaubat. Oleh sebab itu, para pegawai penguat kuasa agama dan pegawai pejabat agama yang lain seharusnya berusaha di dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran sesat untuk menyedari kesilapan mereka dan bertaubat. Dalam arti kata lain, pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum minuman keras dan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Mencari dan menuntut ilmu pengetahuan adalah suruhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Seseorang yang jahil tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan amat berbeza. Untuk mengenainya, seseorang itu mesti mempunyai ilmu dan penghayatan kebenaran itu. Di samping dapat mengenal pasti kebenaran seseorang itu, hendaklah juga mengetahui ciri-ciri kesesatan supaya tidak tergelincir ke dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan Islam sebagai agama kebenaran, jalan yang lurus dan jalan yang boleh menyampaikan kepada keredaannya. Jalan ini masihlah dilalui oleh setiap hamba Allah yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah juga menerangkan bahawa selain Islam, semua jalan lain adalah sesat belaka dan membawa kecelakaan di dunia dan di akhirat. Bagi
antara jalan yang benar dan sesat ini, seseorang itu hendaklah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan mengkaji mengenainya dengan penuh keinsafan. Baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya satu doa supaya menetapkan hati dan pegangan terhadap ajaran Islam dan menjauhi diri dari kesesatan. Baik, doa baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, wahai Tuhanku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Dalam hal ini, ilmu yang benar adalah penting untuk diikuti, bukan yang mengelirukan dan bukan meragukan. Pengertian ilmu dalam konteks ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Ilmu yang sesungguhnya adalah tersingkapnya sesuatu yang jelas sehingga tidak ada lagi ruang untuk ragu-ragu, tidak mungkin salah atau keliru, tidak ada tempat di hati untuk itu. Keimanan dari bahaya salah atau keliru harus diperkuatkan dengan keyakinan demikian rupa sehingga andai kata disangkal oleh seseorang yang mempunyai kesaktian yang misalnya dapat merubah tongkat menjadi ular, namun demikian itu tidak akan menimbulkan ragu-ragu sedikit pun juga terhadap keyakinan tadi. Apa yang diketahui bila tidak seyakin itu, maka yang demikian bukanlah ilmu yang patut menjadi pegangan dan tidak ada rasa aman di dalamnya, dan setiap ilmu yang tidak memberi rasa aman bukanlah ilmu yang yakin. Itu saja daripada saya setakat ini. Saya kembalikan majlis ini kepada saudara moderator kita. Terima kasih ahli panel yang pertama. Berdasarkan kupasan beliau, dapatlah kita terjemahkan bahawa terdapat cara yang mempan bagi mengatasi cabaran dalam akidah masa kini. Jadi, dapat saya rungkaikan bahawa terdapat beberapa isi yang ingin diketengahkan oleh ahli panel yang pertama tadi, iaitu dengan mengubal undang-undang serta menuntut ilmu dapat mengatasi cabaran akidah Islam pada masa kini. Melalui pendapat saya, dengan cara ini seharusnya dapat membantu umat Islam bagi mengharungi cabaran akidah semasa kini. Namun begitu, rasanya tidak adil bagi saya mendengar dari sebelah pihak sahaja. Jadi saya ingin memberi peluang terhadap saudari panel kedua untuk memberikan pendapat beliau tentang apakah yang dapat dilakukan oleh umat Islam bagi mengatasi cabaran akidah semasa kini. Terima kasih saudara pengurusi. Antara contoh lain cara untuk mengatasi penyelewengan akidah adalah sentiasa meminta pertolongan dan juga menaruh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong dan pembela dalam usaha membasmi penyelewengan akidah dan ajaran-ajaran sesat. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Selain itu juga, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah syahihah sebagaimana para salafus soleh mengambil akidahnya dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat dahulunya. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Kerana siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Dan bukan itu sahaja, menyemai kefahaman akidah secara tidak langsung, di mana ibu bapa perlu mendidik anak-anak dan mengasuh mereka dengan membuat perkaitan antara aktiviti harian dengan ilmu akidah. Sebagai contohnya, setiap kali makan bersama, tanamkan dalam jiwa anak-anak bahawa rezeki yang ada dalam pemberian Allah dan juga
Apabila melihat bencana yang berlaku di luar negara di kaca televisyen, ceritakan bahawa azab Allah di akhirat nanti lebih berat. Sedikit kesempatan yang ada di rumah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan secara tidak langsung ini. Semoga akidah yang disuburkan di rumah dan dalam didikan keluarga yang kecil boleh memandu anak-anak ini hingga mereka dewasa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kita kembali kepada saudara moderator. Terima kasih ahli panel yang kedua. Justru itu, demikianlah pendapat yang dilontarkan sebentar tadi oleh ahli panel yang kedua. Dari sini juga saya dapat konklusikan bahawa cabaran akidah masa kini dapat diatasi dengan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar membantu dalam membasmi penyelewengan akidah dan ajaran sesat. Selain itu juga, beliau juga ada menyebutkan bahawa kita perlulah kembali kepada kitab Allah iaitu Al-Quran serta As-Sunnah. Dan juga beliau ada menyebutkan bahawa kita perlulah menyemai kefahaman akidah secara tidak langsung. Melalui pendapat saya juga bahawa melalui perkara tersebut cabaran akidah masa kini dapat dibendung dengan lebih baik agar kesejahteraan umat Islam pada kini dapat ditingkatkan. Jadi tanpa saya membuang masa, saya ingin memberi laluan kepada ahli panel pertama kita bagi membuat rumusan beliau mengenai forum pada hari ini. Terima kasih kepada saudara moderator kita. ahli panel sekalian yang dirahmati Allah, nanti pendapat saya sudah jelas pada kita bahawa akidah ini merupakan kepercayaan yang perlu ada dalam setiap Muslim. Ia boleh dibuktikan melalui kepercayaan kita sebagai Muslim kepada Allah Subhanahu wa Taala, sama ada melalui kewujudannya atau melalui zatnya. Saya berharap umat Islam di dunia, terutamanya di Malaysia, tidak terpengaruh kepada anasir-anasir luar, terutamanya yang dapat menggoyahkan dan meruntuhkan akidah dan keimanan kita. Akhir kata dari saya, marilah bersama-sama kita berusaha untuk memelihara akidah kita dengan melakukan semua perintah pencipta iaitu Allah Subhanahu wa Taala dan meninggalkan semua larangannya. Semoga akidah dan keimanan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Saya serahkan majlis ini kepada saudara moderator kita. Terima kasih ahli panel pertama. Melalui rumusan yang begitu padat sebentar tadi, dapat saya konklusikan bahawa terdapat beberapa perkara yang amat penting dapat kita ketengahkan melalui forum ini. Sebagai contohnya, definisi sebenar akidah itu sendiri. Jadi, tanpa buang-buang masa, marilah sama-sama kita mendengarkan pula rumusan yang ingin dibuat oleh ahli panel yang kedua. Terima kasih saudara moderator. Ahli-ahli panel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Pada pendapat saya, cukup jelas kepada kita bahawa akidah sangat penting kepada umat Islam. Dan sudah terang lagi bersuluh bahawa kita tidak dapat menjauhkan diri daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya berharap rakan-rakan remaja di sini dapat meningkatkan ilmu dan juga keimanan supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Remaja muda kini boleh menjadi tunjang negara demi membangunkan nama negara sendiri. Negara kita perlu memiliki pelapis pendakwah supaya ajaran Islam yang benar dapat diteruskan lebih panjang. Akhir kata, saya ingin berkongsi sepotong ayat hadis di mana dalam sebuah hadis dikatakan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke syurga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia akan masuk ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ianya tegasnya jelaslah bahawa kita perlulah lebih berhati-hati dalam mempelajari agama kerana jika kita salah selangkah, ia akan memudaratkan diri kita sendiri juga dan masyarakat lain. Sekian sahaja hadirin sekalian, kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua. Demikianlah pengurusan yang hebat dapat dibuat oleh beliau sebentar tadi. Jadi sebelum saya menutup forum remaja pada hari ini, izinkan saya untuk berpantun dua Quran yang berbunyi, jikalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian sahaja untuk forum pada hari ini. Sekiranya kami ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya dari kekhilafan kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi meneruskan sesi forum kita pada hari ini, saya ingin membuka sesi soal jawab untuk hari ini. Jadi siapa yang ada soalan boleh bertanya sekiranya ada. Saya ada soalan. Untuk apa Allah menciptakan kita? Baiklah, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi soalan ini saya akan menjawab. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya serta tidak menyekutukan kepadanya. Seperti yang ada dalam dalil Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bermaksud, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Serta terdapat juga dalil sunnah yang menyebut hak Allah atas hamba-Nya bahawa mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi ada soalan seterusnya dari sidang hadirin sekalian. Soalan yang ada di chat, saya akan bagi keterangan. So, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan dalam ibadat? So, apakah ihsan ialah merasai diawasi oleh Allah sahaja yang dia selalu melihat kita, seperti dalil dari Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasinya, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk solat. Selain itu, dari dalil as-sunnah, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu saja.
untuk penerangan soalan yang diutarakan. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kerana menjawab soalan tersebut. Jadi saya ingin membuka sesi seterusnya. Siapa ada memiliki soalan? Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah faedah tauhid bagi seorang Muslim? Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Jadi jawapan bagi soalan tersebut adalah faedah tauhid bagi seorang Muslim merupakan sebagai petunjuk di dunia dan keamanan di akhirat. Di mana seperti dalam dalil dari Al-Quran, di mana menyebut orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka sebentar. Baiklah, saya akan membantu saudari panel kedua untuk menjawab persoalan tadi, iaitu apakah faedah tauhid bagi seorang Muslim? Faedah tauhid bagi seorang Muslim itu untuk menjadi petunjuk di dunia dan keamanan di akhirat. Ada dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-An'am ayat 82 yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak bercampur keimanan mereka dan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan berdasarkan dalil dari sunnah juga yang bermaksud hak hamba terhadap Allah bahawa dia tidak menyeksa orang yang tidak menyebutkannya dengan sesuatu sekalipun. Assalamualaikum, saya pada soalan. Saya nak tanya, apakah kesyirikan itu wujud dalam kalangan muslimin? Baiklah, saya akan menjawab soalan tersebut. Bagi pendapat saya, ya, dan banyak dan amat disayangkan. Seperti di dalam dalil Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 106 yang bermaksud dan tidaklah beriman kepada Allah SWT kebanyakan mereka kecuali mereka yang berbuat syirik. Dan serta dalil daripada sunnah yang bermaksud tidaklah terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan musyrikin dan sehingga berhala disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, apakah amalan bermanfaat jika diikuti dengan kesyirikan? Saya akan menjawab persoalan itu. Waalaikumsalam. Apakah amalan bermanfaat jika diikuti dengan kesyirikan? Jawapannya tak.
amalan itu tak bermanfaat jika diikuti dengan kesyirikan, seperti dalil dari Al-Quran dari surah Al-An'am ayat ke-88 yang bermaksud kalau mereka menyekutukan, sesungguh gugurlah apa yang mereka amalkan. Selain itu dari dalil sunnah menyatakan barang siapa yang beramal sesuatu amalan itu menyekutukan di dalamnya selain aku tinggalkan dia dan sekutunya. Saya harap itu menjawab persoalan tadi. Baiklah, sekian saja sesi forum kita pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah SWT dan yang buruk itu daripada kesilapan kami sendiri. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.